Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Pintar IPG KDRI. Baiklah, untuk tugasan kedua, persembahan untuk subjek GYCP 1042 penulisan akademik, kumpulan kami diarahkan untuk menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu Amiruddin, Ikhwan dan saya, Rohaizat. Baiklah, berikut merupakan jurnal yang digunakan oleh kumpulan kami. Baiklah, untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami akan menceritakan definisi keutuhan wacana, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam artikel, kemahiran sumber rujukan dan akhir sekali kejelasan dalam penulisan. Baiklah, seterusnya ialah definisi keutuhan wacana. Keutuhan wacana. Wacana dalam penulisan merupakan kekuatan yang memudahkan pemahaman audiens. Menurut Roslan Baki pada tahun 2003, beliau menjelaskan wacana boleh dianggap sebagai penginuan bahasa dalam konteks yang membawa makna. Roslan Baki juga menjelaskan dalam konteks penulisan wacana wujud apabila berlaku komunikasi antara teks dan pembaca. Oleh itu, keutuhan dalam penulisan akademik ialah untuk memastikan pembaca memahami hasil daripada penulisan yang dibaca dan hasrat penulis sampai ke golongan sasar. Wacana juga boleh wujud di dalam yang pertama, ayat, kedua, perenggan, ketiga, frasa, keempat, laras bahasa, seterusnya, tanda baca, latar, konteks dan akhir sekali keseluruhan aspek yang terlibat dalam penulisan. Baiklah. Menurut Faridah Nazir 2014, keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan dan atau teratur dalam sesuatu wacana. Antara ciri keutuhan wacana adalah seperti berikut. Yang pertama, susunan berurutan yang teratur dalam satu teks penulisan. Yang kedua, terdapat turutan atau korehan atau kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan boleh difahami. Seterusnya, wujudnya tautan atau kohesi atau keserasian antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Dan terdapat penanda wacana dalam keempat-empat jenis keutuhan, iaitu keutuhan sematik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Baiklah, kita pergi kepada konsep keutuhan wacana. Untuk keutuhan wacana yang pertama, iaitu keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazir 2014 menjelaskan keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan semantik melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, iaitu merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Yang kedua, kesatuan latar belakang semantik, iaitu merujuk kepada kesatuan yang melibatkan latar belakang seperti kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea,
kesatuan idea penulis dan jenis media penyampaian. Baiklah, kita pergi kepada contoh keutuhan simatik berdasarkan artikel yang dianalisis. Baiklah, untuk contoh yang pertama, penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kanak-kanak juga akan menyebabkan tahap penglihatan mereka terjejas. Kajian ini bertepatan dengan kajian oleh Asif Sadri 2018 di Dhaka, menunjukkan bahawa ibu bapa berpendapat 75% kanak-kanak mempunyai masalah terhadap tahap penglihatan mereka apabila menggunakan gadget. Di sini kita boleh lihat terdapatnya hubungan antara ayat dan ayat seterusnya. Ini dikenali sebagai keutuhan simatik. Untuk contoh yang kedua, saya bacakan seperti yang ditunjukkan dalam dapatan kajian. Ibu bapa peka terhadap kesan penggunaan gadget secara berlebihan terhadap perkembangan kanak-kanak. Tetapi, mereka juga beranggapan bahawa penggunaan gadget ini akan membawa kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa turut melihat perubahan positif terhadap penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak selepas mereka mula bersekolah. Di sini juga terdapat hubungan antara antara ayat dan ayat seterusnya. Ayat pertama menceritakan pasal kesan negatif dan ayat kedua turut menceritakan kesan positif dalam menggunakan gadget. Untuk contoh yang ketiga, Asia Tenggara membenarkan anak-anak mereka menggunakan gadget sebagai sumber hiburan supaya kanak-kanak ini berasa seronok dengan adanya gadget dan internet. Di sini terdapat hubungan antara ayat sebelum ini dan menghuraikan ayat seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah keutuhan leksikal. Menurut Faridah Nazir 2014 menjelaskan keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu pembuka dan penutup digunakan dalam penulisan membentuk keutuhan leksikal. Yang kedua, antonim, perkataan yang berlainan berbentuk dan bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Yang ketiga ialah hiponim, perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Seterusnya, persamaan leksikal atau sinonim, perkataan berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama dan hampir sama. Pengulangan unsur sama. Dan yang seterusnya ialah kolokasi, hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Baiklah, kita pergi pula kepada contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel yang telah dianalisis. Baiklah, seperti yang ditunjukkan dalam dapatan kajian, ibu bapa peka terhadap kesan penggunaan gadget secara berlebihan terhadap perkembangan kanak-kanak, tetapi mereka juga beranggapan bahawa penggunaan gadget ini akan membawa kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa turut melihat perubahan positif terhadap penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak selepas mereka mula bersekolah. Hasil kajian ini disokong oleh kajian The Asian Parent Instinct dan Samsung Kids Time 2014, iaitu 94% daripada ibu bapa di Asia Tenggara membenarkan anak-anak mereka menggunakan gadget sebagai sumber hiburan supaya kanak-kanak ini berasa seronok dengan adanya gadget dan internet. Namun, hasil kajian mendapati bahawa aspek perkembangan yang akan terkesan dalam kalangan kanak-kanak
akibat pendedahan gadget yang berlebihan ialah perkembangan sosial dan emosi. Kajian ini disokong oleh Aziz Sadri 2018. Di dalam kajiannya di Dhaka mendapati bahawa kesan terhadap penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan 70% perkembangan sosial kanak-kanak terjejas dan 60% melibatkan perkembangan emosi. Baiklah, contoh keutuhan leksikal yang terdapat di dalam artikel tersebut ialah ibu bapa dan kanak-kanak. Baiklah, kita pergi ke perenggan yang seterusnya ialah secara umumnya dapatan kajian ini akan memberikan impak yang besar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan di negara ini, khususnya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Terdapat banyak isu semasa sekarang mengenai ketagihan gadget terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Diharapkan kajian ini dapat menjadi petunjuk kepada pihak kerajaan dan swasta dalam merancang program atau khusus langkah pengawalan dan penggunaan gadget sebagai medium pendidikan yang positif kepada perkembangan kanak-kanak. Program-program yang dirancang oleh kerajaan, NGO dan swasta juga perlu mengambil kira kesan penggunaan gadget ini bagi mengelakkan masalah perkembangan daripada kehidupan kanak-kanak, khususnya Kementerian Kesihatan. Baiklah, contoh keutuhan leksikal berdasarkan perenggan yang kedua ialah pihak-pihak, kerajaan, swasta, khusus kursus dan program-program. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada keutuhan gramatikal. Gramatikal bermaksud nahuan atau tata bahasa, manakala makna gramatikal ialah makna yang muncul akibat proses gramatikal. Menurut Abdullah Yusuf 2009 menjelaskan makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Baiklah, keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu penanda rujukan yang merupakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Seterusnya ialah penanda penggantian, iaitu proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat yang lain. Seterusnya ialah penanda elipis yang bermaksud unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Dan akhir sekali ialah penanda penghubung yang berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Baiklah, kita akan mencari penanda rujukan yang terdapat dalam artikel. Baiklah, saya akan bacakan artikel tersebut. Menurut Farah Aziz 2020, hasil kajian pakar pendidikan kanak-kanak di Michael Cohen Group mendapati seramai 60% daripada ibu bapa yang mempunyai anak yang berusia 12 tahun sering menggunakan gadget. 30% sangat kerap menggunakannya dan 36% daripada kanak-kanak tersebut memiliki gadget mereka sendiri. Namun, terdapat segelintir ibu bapa yang mungkin tidak tahu kesan jangka masa panjang terhadap penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan kanak-kanak, menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan memberikan gadget kepada anak-anak sebagai pengganti mereka. Menurut Putri Afzan Maria, kesan penggunaan gadget secara berlebihan memberi impak kepada kesihatan dan perkembangan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang masih dalam proses perkembangan neuron. Razis Ismail 2020. Hal ini kerana penggunaan gadget yang terlalu lama dan berlebihan boleh mengganggu perkembangan seimbang yang melibatkan fizikal, emosi, mental, kognitif dan sosial. Abdul 2019. Baiklah, seterusnya
Pelbagai kajian telah dilakukan bagi meninjau kesan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Menurut Nakuiyah 2017, kanak-kanak di Malaysia banyak menghabiskan masa melayari internet secara purata selama 19 jam seminggu. Manakala 9 daripada 10 kanak-kanak di Malaysia telah terdedah kepada pengalaman negatif semasa melayari internet. Tambahan lagi, penggunaan gadget turut memberi impak yang negatif kepada perkembangan saraf motor kanak-kanak. Menurut Siti Aisyah 2014, dapatan kajian daripada Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa penggunaan gadget seperti iPad dan tablet dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas adalah tidak sesuai kerana boleh melemahkan otot jari dan tangan mereka yang diperlukan untuk menulis. Contohnya, aktiviti menyentuh skrin telefon dan tablet serta gadget secara berlebihan menyebabkan kemahiran motor halus iaitu pergerakan jari mereka kurang berkembang. Seterusnya, di samping itu, perkembangan kemahiran motor dan kemahiran sensori kanak-kanak tidak dapat berkembang dan akan memberi kesan kepada perkembangan fizikal mereka apabila meningkat usia remaja. Menurut Nakuiyah 2017, penggunaan gadget juga berpotensi untuk mengganggu waktu tidur kanak-kanak dan remaja. Hal ini kerana setiap hari kanak-kanak memerlukan sekurang-kurangnya 12 jam waktu tidur untuk memastikan mereka dapat membesar dengan sihat. Karo 2014 dalam kajiannya juga mendapati 75% kanak-kanak tidak cukup tidur disebabkan oleh penggunaan gadget elektronik dan hal ini boleh mengganggu proses pembesaran kanak-kanak serta menjejaskan perkembangan mereka. Perenggas seterusnya, pendekatan model ekologi Bronfenbrenner mengambil kira jaringan persekitaran dalam kehidupan kanak-kanak. Model ini amat berguna dalam konteks kesan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak kerana model ini memberikan pengaruh secara langsung dalam kehidupan kanak-kanak. Model ini juga menekankan bahawa seseorang individu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan terangkum dalam sistem persekitaran yang mementingkan interaksi antara satu sama lain. Interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam proses perkembangan dan pertumbuhan mereka. Menurut Bronfenbrenner 1979, terdapat 5 sistem persekitaran iaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem dan kronosistem. Baiklah, seterusnya, penggunaan gadget yang membimbangkan ialah apabila kanak-kanak mencapai tahap ketagihan dan menggunakan gadgetnya berjam-jam. Kajian APBEC 2016 menunjukkan kebanyakan kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke bawah di Singapura telah terdedah dengan alat teknologi seperti telefon pintar dan tablet. Pendedahan penggunaan gadget ini adalah atas kerelaan ibu bapa sendiri atas tujuan untuk menenangkan anak-anak ketika berada di luar rumah. Lebih membimbangkan lagi, apabila ibu bapa memberikan alasan terpaksa membiarkan anak-anak bermain gadget kerana tidak mempunyai masa untuk melayan kerana anak-anak. Pendedahan gadget yang terlalu awal akan memberikan kesan negatif terhadap rangsangan otak dan mengganggu perkembangan otak seseorang kanak-kanak. Menurut Nakuiyah 2017, pengeluaran radiasi dari telefon bimbit dan kebanyakan gadget tanpa wayar akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan otak kanak-kanak yang akan mempengaruhi keupayaan otak untuk menerima pembelajaran sekaligus akan mempengaruhi pencapaian anak-anak dari sudut perkembangan kognitif dan akademik mereka. Selain itu, kanak-kanak yang menggunakan gadget secara berlebihan sukar berinteraksi dengan orang sekeliling, tidak mempunyai aktiviti riadah seperti sukan dan bermain dengan kawan-kawan yang menyebabkan kanak-kanak bersikap introvert. Nur Aziah dan Fazliatun 2014. Perkara ini disokong oleh Fauziah Hanim 2013. Antara kesan negatif penggunaan gadget terhadap kanak-kanak ialah menghalang kecergasan interpersonal, iaitu hubungan sesama manusia, dan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan orang di sekeliling.
Kanak-kanak juga berpotensi untuk menghidapi masalah pertuturan dan komunikasi, iaitu oral motor, yang menyebabkan berlakunya masalah lambat bercakap, dan perkara ini akan memberikan kesan kepada interaksi sosial apabila mereka meningkat remaja. Nakuih Naha 2017. Baiklah, akhir sekali ialah hasil daripada analisis berdasarkan jadual 5 menunjukkan bahawa ibu bapa peka terhadap kesan penggunaan gadget yang mencatatkan peratus tertinggi iaitu 40%, manakala terdapat ibu bapa yang tidak peka dengan mencatatkan peratus terendah iaitu 1.5%. Seterusnya, sebanyak 40% ibu bapa mempunyai perasaan negatif apabila anak mereka menggunakan gadget, manakala hanya 29.2% mempunyai perasaan positif apabila anak mereka menggunakan gadget. Perubahan tingkah laku anak terhadap penggunaan gadget selepas mereka mula bersekolah pula menunjukkan majoriti perubahan tingkah laku anak adalah positif dengan nilai peratus tertinggi iaitu 38.5%, manakala bagi perubahan tingkah laku bagi kategori lain-lain merupakan yang terendah iaitu 6.2%. Baiklah, penanda rujukan yang terdapat berdasarkan artikel yang telah dibacakan tadi ialah mereka yang merujuk kepada sebagai penggantian kepada anak-anak dan ada juga penggantian untuk ibu bapa. Baiklah, seterusnya ialah contoh keutuhan gramatikal berdasarkan artikel yang dianalisis iaitu penanda penghubung. Baiklah, Kesihatan dan Morbidity NHMS 2017 oleh Institut Kajian Umum IKU, Kementerian Kesihatan melalui Berita Nasional 2018 menunjukkan peralatan yang digunakan bagi melayari internet adalah telefon pintar sebanyak 94%, komputer 62% dan peranti tablet 31%. Perkara ini disokong oleh satu tinjauan dilakukan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Lembah Kelang iaitu 78.3% ibu bapa membenarkan anak-anak memiliki gadget. Berita Nasional 2018. Baiklah, penanda penghubung yang terdapat di dalam perenggan tadi ialah pengembangan idea iaitu dan. Seterusnya, perenggan yang kedua, kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa kesan penggunaan secara berlebihan akan memberi kesan yang negatif terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah sekiranya tiada kawalan dan pengawasan daripada ibu bapa dan penjaga. Oleh itu, semua pihak diharapkan dapat memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kanak-kanak memperolehi manfaat daripada kebanjiran teknologi kini dan memberikan sumbangan dalam konteks perkembangan kanak-kanak. Di dalam perenggan tersebut terdapat pengembangan idea iaitu dan serta oleh itu. Baiklah, seterusnya, penggunaan gadget dalam jangka masa panjang juga akan melemahkan kekuatan fizikal dan kemahiran motor halus dan akibatnya kelak kanak-kanak lambat untuk menulis. Menurut Sundus 2018, kurangnya pergerakan anggota badan semasa menggunakan gadget akan menyebabkan perkembangan kanak-kanak terbantut dan memberikan kesan terhadap pencapaian akademik dan literasi. Penggunaan gadget juga boleh menyebabkan kanak-kanak berhadapan masalah rabun jauh dalam usia yang masih muda, bernama 2020. Kenyataan ini disokong dengan kajian di Asia Timur, Singapura dan Taiwan mendapati kanak-kanak yang mengalami masalah rabun meningkat sehingga 85%. Kanak-kanak dan remaja akan mengalami masalah rabun silau atau astigmatisme yang berpunca daripada tabiat bermain gadget dalam keadaan terbaring, mengiring atau menerap dalam tempoh masa yang lama. Isu kanak-kanak rabun juga meningkat kepada 25% kepada 41.6% di Amerika Syarikat, North Asia dan Fazliatun 2014 dan Kuinaha 2017. Baiklah, penanda penghubung yang terdapat di dalam perenggan ketiga tadi ialah pengembangan idea iaitu dan. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan fonologi iaitu keutuhan fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Menurut Kamus Dewan 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal atau sifat keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Ia digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana.
contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel yang dianalisis, iaitu saya sudah letakkan 3 contoh berdasarkan artikel yang diberikan. Iaitu saya bacakan ayat ini. Kajian ini untuk mengetahui jenis gadget yang sering digunakan oleh kanak-kanak prasekolah berdasarkan beberapa item. Sini terdapat satu keutuhan fonologi, iaitu beberapa item dan disudahi oleh tanda titik. Sebenarnya pula kalau kita bagi contoh yang kedua, seterusnya dalam kajian ini juga menunjukkan 46.3% kanak-kanak prasekolah menggunakan telefon bimbit untuk menonton aplikasi kartun dan permainan game. Sini terdapat dua keutuhan fonologi, iaitu seterusnya dan juga permainan game. Jadi terdapat tanda titik. Dan contoh yang ketiga iaitu contohnya, adakah anak anda menjadi semakin degil dan bersikap melawan, ataupun adakah anak anda menjadi mudah marah apabila disuruh berhenti bermain game permainan atau berhenti menggunakan gadget. Di sini terdapat kata tanya dan menjadikan ia sebagai contoh keutuhan fonologi. Seterusnya pula kita bagi kepada kemahiran sumber rujukan. Perlu kita ketahui apakah itu sumber rujukan. Rujukan boleh didefinisikan sebagai perbuatan memberikan kredit kepada seseorang atau sesuatu bahan di akhir penulisan. Dalam sebuah teks terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti, iaitu citasi, rujukan dan bilangan rujukan. Sebagai contoh yang telah disebutkan tadi, citasi kita ambil Abdul Jamil 2012 kepada nama penulis dan nama tahun buku itu diterbitkan. Itu contoh untuk citasi. Seterusnya pula untuk rujukan memerlukan mengikut format APA. Justru itu di sini saya lampirkan satu contoh, iaitu Muhammad Safa Hasim tahun 2003, Circulation of Malaysian Newspaper, A Decade of Mixed Fortune, Jurnal Komunikasi 19-1, surat 145 hingga 160. Itu contoh bagi rujukan. Manakala bilangan rujukan hendaklah sama dengan bilangan citasi. Bilangan rujukan bermaksud berapakah citasi ataupun nama penulis ataupun nama rujukan buku yang telah kita ambil dalam kita punya penulisan akademik. Kemahiran sumber rujukan juga kita memerlukan terdapat beberapa aspek yang utama yang diperlukan, iaitu nama penulis, tahun rujukan, tahun buku diterbitkan. Nama penulis hendaklah lengkap seperti APA, dan kemudiannya tahun rujukan mestilah ditulis dalam kurungan. Tajuk buku hendaklah ditulis dengan huruf besar kecuali pada kata hubung, dan hendaklah ditulis dalam bentuk italik, iaitu dalam keadaan mencontong. Saya ambil satu contoh di sini, iaitu Print R 2004 Pocket Guide to APA Style Boston Houghton Mifflin Company. Di sini terdapat cara menulis APA menggunakan format APA yang betul, iaitu bernama penulis Print R, tahun rujukan iaitu pada tahun 2004, tajuk buku Pocket Guide to APA Style, dan kemudiannya nama penerbit bagi buku itu. Seterusnya saya letakkan beberapa contoh, iaitu di sini dalam artikel terdapat 28 rujukan yang digunakan oleh penulis mengikut format APA, dan semua rujukan yang digunakan oleh penulis merupakan mengikut format APA. Baiklah, kita beralih kepada seterusnya yang terakhir, iaitu kejelasan dalam penulisan. Konsep kejelasan dalam penulisan. Kejelasan ini wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan. Kejelasan dapat dilihat daripada penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur dalam keseluruhan penulisan.
kejelasan wujud melalui penggunaan bahasa yang komunikatif, yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif, serta langkah-langkah penulisan teratur. Kombinasi semua aspek tersebut menjadikan hasil penulisan menyampaikan maklumat dengan jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Baiklah, kejelasan yang terdapat pada artikel yang dianalisis oleh saya, oleh kami dalam jurnal yang dicari, iaitu penulis mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis olehnya. Artikel yang ditulis mempunyai bahasa yang teratur dan tersusun. Penulisan artikel mempunyai tujuan dan penyampaian yang jelas serta logik. Penyusunan yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan yang dihasilkan menggunakan perenggan yang mencapai tahap kejelasan dalam penulisan. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud kohesif dan koheren. Untuk kohesif adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan urutan ayat. Untuk koheren pula, koheren adalah kesinambungan atau kerikatan antara satu sama lain dalam sebuah wacana. Pendek kata, kohesif ini adalah ayat pertama dengan ayat yang kedua tidak mempunyai pengulangan kata. Untuk koheren pula adalah ayat seterusnya dengan ayat sebelum ini ada kaitan antara satu sama lain. Misalnya untuk huraian ayat sebelum ini. Baiklah, kita boleh tengok contoh kohesif berdasarkan artikel yang dianalisis oleh kumpulan kami. Untuk contoh yang pertama, kita boleh lihat penggunaan gadget turut akan melemahkan perkembangan fizikal. Seterusnya, menurut Samar dan Malisah 2015, kanak-kanak akan menghadapi masalah pada bahagian tengkuk dan belakang badan jika menggunakan komputer, permainan video dan telefon bimbit secara berlebihan. Baiklah, kita lihat di sini tiada pengulang kata ataupun pengulangan ayat yang sama dalam ayat sebelum ini. Untuk contoh yang kedua, lebih membimbangkan lagi apabila ibu bapa memberikan alasan terpaksa membiarkan anak bermain gadget kerana tidak mempunyai masa untuk melayan kerenah anak-anak. Pendedahan gadget yang terlalu awal akan memberi kesan negatif terhadap rangsangan otak dan mengganggu perkembangan otak seseorang kanak-kanak. Di sini juga tidak terdapat pengulangan kata ataupun pengulangan ayat yang sama dari segi perkataan tidak sama. Untuk seterusnya, contoh koheren yang dianalisis oleh kumpulan kami, kita dapat lihat contoh yang pertama, pendekatan model ekologi Bronfenbrenner mengambil kira jaringan persekitaran dalam kehidupan kanak-kanak. Model ini amat berguna dalam konteks kesan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak kerana model ini memberikan pengaruh secara langsung dalam kehidupan kanak-kanak. Kita dapat lihat di sini terdapatnya kaitan antara ayat yang pertama dan ayat kedua menunjukkan adanya kesinambungan atau pertautan antara kesinambungan atau pengulangan kata, iaitu model untuk menghuraikan ayat sebelum ini. Baiklah, kita lihat kepada contoh yang kedua, iaitu gaya keibubapaan yang diketengahkan oleh Bowring 1991. Ini digunakan untuk melihat gaya didikan yang digunakan oleh ibu bapa dalam mengawal penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Gaya keibubapaan merupakan cara ibu bapa berinteraksi dengan anak-anak dan memberikan respon terhadap tingkah laku mereka.
Di sini juga terdapatnya pengulangan kata atau huraian untuk ayat sebelum ini menunjukkan koheren dalam artikel yang dianalisis oleh kami. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Salam Satu Malaysia, salam Malaysia Madani dan salam Pintar IPG KDRI.